Assalamualaikum dan salam sejahtera. Hari ini kita akan sambung lagi perbincangan tajuk nombor nisbah. Masih lagi membincangkan integer. Hari ini kita akan fokus kepada operasi asas aritmetik yang melibatkan integer. Apa itu operasi asas? Operasi asas maksudnya tambah, tolak, darab, bahagi. Okey, bagaimanakah anda menambah dan menolak integer? Seperti yang kita tahu, integer ni melibatkan integer positif dan juga integer negatif. Okey, baik. Kita mulakan dengan penambahan dahulu. Sekiranya kita menambah integer positif, kita wakilkan menggunakan garis nombor untuk memudahkan kamu melihat pergerakannya. Di atas garis nombor, kita akan wakilkan penambahan integer positif. Okey, sekarang kita bercakap tentang penambahannya. Penambahan integer positif diwakili pergerakan ke sebelah kanan. Okey, ingat tu kalau tambah integer positif pergi ke sebelah kanan. Tambah integer positif ke kanan. Cikgu wakilkan R untuk kanan dan L untuk kiri. Kalau Melayu kan K dan K kan, jadi kita gunakan bahasa Inggeris right, left untuk membezakan kiri dan kanan. Okey, baik. Kalau penambahan yang melibatkan integer negatif, kita akan bergerak ke sebelah kiri. Kalau melibatkan integer negatif, pergi ke kiri. Tengok ni. Tambah integer negatif, pergi ke kiri. Tambah integer positif, pergi ke kanan. Okey, baik. Seterusnya, kita akan tengok contoh. Okey, kedua, penolakan. Tadi penambahan kan? Sekarang kita tengok penolakan. Kalau penolakan integer positif, pergi ke kiri. Tolak integer positif ke kiri. Kemudian, kalau tolak integer negatif, pergi ke kanan. Tolak integer ke kanan. Tolak integer negatif. Tolak negatif. Okey. Perhatikan ni ya. Perhatikan ni. Kalau tolak integer positif ke kiri. Kalau tolak integer negatif, pergi ke kanan. Okay, sekejap lagi cikgu akan tunjukkan menggunakan contoh supaya kamu nampak lebih jelas. Okey, misalnya kita tengok contoh pertama dulu. 8 tambah positif 3. Tambah positif. Kalau tambah positif ke mana? Tambah positif ke kanan. Tambah kanan. Okey, kita nampak sini. Tambah ke kanan. Ke kanan. Okey, ke kanan. Okey. Jadi kita bermula daripada mana? Daripada nombor 8. Kita mula dengan 8 kan? Jadi di atas garis nombor, mula dengan 8. Macam mana kita mau tahu kita letakkan 8 tu di sebelah mana? Tengok sini, tambah ke kanan kan? Jadi biarkan 8 di permulaan sini, letakkan nombor lain di sebelah kanan. So kita nak bergerak ke kanan kan? Berapa langkah? Sebanyak 3. 8 ini permulaan, ini merujuk kepada berapa langkah. Jadi 1, 2, 3. Lepas 3 langkah, kita berada di 11. Ingat tadi formula dia, tips dia, tambah kanan. Tambah kanan.
Okey, tambah, tambah kanan, cikgu wakilkan dengan tambah. Okey, ke kanan kita wakilkan dengan tambah. Tengok sini ya. Tambah, tambah, tambah. Tambah, tambah, tambah. Gerak ke mana? Gerak ke kanan. 8 tambah 3. Mula 8, pergi ke kanan 3. Okey, gitu. Alright. Kita tengok contoh kedua. Pertama tengok dulu dia punya operasi itu. Tambah negatif 2. Okey, kita bermula di 5. Okey. Permulaan kita 5. Jadi kita akan start daripada 5 lah. Okey, tengok ini merujuk pada pergerakan dia. Tambah tolak. Kalau tambah tolak, dia bergerak ke mana? Asal tambah tolak sahaja bergerak ke kiri. Pergi ke kiri. Okey, jadi 5 itu di sebelah kanan, kita kena pergi ke sebelah kiri. Berapa langkah? 2 langkah. Tambah tolak, tambah tolak. Okey, cik. Tolak ya. Tambah tolak, tolak ke kiri, ke kiri. Okey, tolak. Okey, berapa langkah tadi? 2 kan? Jadi 5, 4, 3. Makin berkurang. Sebab tu kita letak tolak. Okey, tadi tambah-tambah ke kanan. Semakin banyak kan kalau ke kanan? Sebab tu kita tambah. Okey. Tengok lagi yang seterusnya. Soalan C, 2 tolak tambah. Tolak tambah. Asal tolak tambah ataupun tambah tolak berbeza tanda, dia pergi ke mana? Dia pergi ke kiri. Pergi ke kiri. Pergi ke kiri. Okey? Tambah tolak mesti pergi ke kiri. Pergi ke kiri. Okey, permulaan 2 bergerak ke kiri 4. Jadi kalau bermula 2 bergerak ke kiri 4, 1, 2, 3, 4. Negatif 2. Kalau perwakilan dalam tanda operasi, setiap kali ke kiri kena letak tolak. Ingat tadi asal berbeza tanda, saya tambah tolak ataupun tolak tambah. Berbeza tanda kan? Tengok ni, perhatikan dua ni. Asal berbeza tanda sahaja mesti bergerak ke kiri. Kalau operasi wakilan dengan operasi tolaklah. Tolak. Tolak. Okey. Jadi yang soalan keempat, macam mana pula kalau tolak-tolak? Kalau tolak-tolak, dia bergerak ke kanan. Tolak-tolak ke kanan. Ingat tu. Nampak ni, perhatikan ni. Tambah-tambah kanan. Tolak-tolak kanan. Apa persamaannya? Tengok, ini kedua-duanya sama jenis, tambah dan tambah. Ini tolak dan tolak. Sama jenis, pergi kanan. Tolak-tolak, pergi kanan. Tidak kira sama ada tambah-tambah atau tolak-tolak, asal sama tandanya, mesti bergerak ke kanan. Kalau bergerak ke kanan, maksudnya berlaku penambahan. Jadi operasi dia pun jadi tambah. Jadi, apa lagi tadi? Kalau tambah tolak, asal berbeza tanda saja mesti ke kiri dan diwakilkan dengan operasi tolak. Okey. Baik, cikgu tunjukkan lagi contoh ya, supaya kamu lebih faham. Kita mau hafal dulu peraturan dia tadi. Apa peraturan? Cikgu ulang lagi sekali ya. Kalau sama tanda tambah-tambah ke kanan. Tambah ya. Tolak-tolak pun ke kanan. Apa maksud ke kanan? Dia makin bertambah. Kalau berbeza tanda, tambah tolak kiri. Tolak tambah kiri. Gerak ke kiri. Okey? Senang saja tu. Kalau sama tandanya, sama geng dia pergi kanan. Tidak sama geng dia pergi kiri.
Okey, baik, kita tengok contoh seterusnya. Sebenarnya ini adalah soalan latihan untuk kamu ya. Cikgu akan tunjukkan sikit demo untuk aplikasikan semula tadi tips tambah-tambah kanan, tolak-tolak kanan, tambah-tolak kiri. Okey? Jadi tengok sini, kamu kena ingat ni ya. Sekiranya tanda tambah, tambah, kita pergi mana? Ke kanan. Ingat tu. Ke kanan. Tolak, tolak pun ke kanan. Pastikan kalau kedua-dua tanda ni sama, dia mesti pergi ke kanan. Kemudian, kalau berbeza tanda, sama ada tambah tolak ataupun tolak tambah, kedua-dua ni mesti pergi ke kiri. Okey, boleh ingat ni, 3 benda ni. Actually 2 saja, asal sama tanda kanan. Berbeza tanda kiri. Okey, kita tengok ya. Kamu faham ke tidak? Cikgu demo ni sikit. Cikgu tidak tunjuklah. Cikgu cakap saja. Kamu kena buat sendiri. Okay, cikgu tunjuk yang 2 ni saja dulu. A dan B. Okey, pertama. Tengok dia punya operasi. Tambah, tambah. Kalau tambah-tambah ke mana? Ke kanan. Bermula daripada mana? 6. Kalau 6 pergi ke kanan mestilah semakin bertambah kan? 6, 7, 8. Jadi apa jawapannya? 8. Jawapan dia ialah 8. Okey. Kemudian seterusnya soalan B. Tengok tanda apa ni? Tambah tolak. Apa cikgu cakap tadi? Kalau tambah tolak saja berbeza tanda mesti pergi ke mana? Pergi ke kiri. Bermula daripada mana? Negatif 4. Berapa langkah? 3. Jadi 1, 2, 3. Di mana dia berakhir? Di negatif 7. Jadi apa jawapannya? Negatif 7. Gitu. Kalau C. C, apa ni? Kena hafal ni dulu. Kalau tambah tolak, gerak ke mana? Kiri ke kanan? Kalau berbeza tanda. Ke kiri. Kalau sama tanda, tengok yang di tengah ni ya, yang bertemu. Yang di luar sini tak perlu tengok ni. Tengok yang pertemuan di tengah-tengah ni. Ini yang kita perhatikan dulu. Tolak, tolak. Kalau sama geng, kita pergi kanan. Okey. Bermula daripada mana? Negatif 2. Dari negatif 2, dia ke kanan sebanyak berapa? Sebanyak 4. Okey. Negatif 2, maksudnya kamu start negatif 2. Pergi ke kanan sebanyak 4. 1, 2, 3, 4. Apa ni nilai di sini? Dia makin menghala ke kanan kan? Jadi kalau sini negatif 2, sini ialah negatif 1. Ini sifar. Ini 1. Ini 2. Dia makin menghala ke arah kanan. Okey, menghala ke arah positif. Okey, seterusnya. Ini. Tambah, tolak. Tambah, tolak. Ke kiri. Bermula daripada mana? Negatif 8. Kalau dimula negatif 8, kita letaklah di hujung sini sekali. So, kita mau pergi ke kiri kan? Jadi, berapa langkah? 2 langkah. 1, 2. Okey. Ini negatif 8. Ini negatif 9. Kalau negatif kan makin ke kiri semakin besar kan? Negatif 10. Okey. Baik. Ini. Sekarang kena ingat sudah tu. Kalau berbeza tanda saja ke mana? Ke kiri. Buat macam cikgu buat tadi tu. Mula dari 6. Langkah ke kiri 3. Ini kalau tambah-tambah sama geng kan? Ke kanan. Mula daripada mana? 9. Berapa langkah? 4.
Okey, mula 9, 4 langkah lagi ke kanan. Begitulah seterusnya. Jadi yang terakhir ini sama tanda kan? Sama tanda kanan. Tips dia itu je, senang saja. Sama tanda pergi ke kanan. Tidak sama tanda jalan pergi kiri. Nak jalan macam mana? Ini permulaan dia. Nak jalan berapa banyak? 3. Macam tu. Okey? Boleh tak? Cuba ya. Kalau tidak faham, boleh tanya lagi. Boleh tanya sampai faham. Okey, baik. Jadi, itu saja untuk hari ini. Lepas tengok video ni, tolong buat latihan untuk menguji sama ada kamu sudah faham ataupun belum. Siap, boleh hantar. Kalau masih tidak faham, perlukan penerangan lagi, boleh tengok video ni berulang-ulang ataupun boleh tanya cikgu. Okey, jadi sekian dulu untuk hari ini. Assalamualaikum dan salam sejahtera.